Joko, Mitsubishi Shopping Park, Lama Port, Bukit Bintang City Center sedang mengadakan sambutan PDP yang pertama. Kami juga menyediakan tempat letak kereta percuma selama 1 jam. Berikanlah untuk telefon hadiah dan voucher eksklusif, persembahan dan aktiviti perayaan yang menarik untuk menjadikan suasana lagi meriah hari ini. Jumpa anda di Mitsubishi Shopping Park, Lama Port, Bukit Bintang City Center. Info lanjut di mitsubishi-shopping-park.com.my. Lagi, sekali, semua dah aku buat. Jangan risau.
Dapat terpaksa bayar 38 bahan dari Yokoba. Selama seminggu ini, Cina pelajar tanpa batas 38 ringgit je sebulan. Ada 30 ribu budak pantai dan bagian tambahan. Lagi gila baca iklan ni. Apa pun lagi batal cepat. Ini baru juga kalau ada lagi. Bagi saya nyanyi lah. Laju. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dah pukul 10 pagi
Kita akan mulakan kita punya sesi perbincangan kita untuk BQS 659 Professional Practice 3 kelas 6B pada minggu yang kelima tetapi lecture yang keempat. Hari ini kita masuk silibus baru. Kita akan membincangkan pasal retention fund. Minggu lepas kita habis berkenaan dengan interim payment. Okay, siapa-siapa nak buat tutorial boleh bagi kepada saya untuk saya semak seperti yang saya beritahu minggu lepas. Minggu ni kita masuk yang baru, retention fund. Apa yang saya nak memberitahu kepada you all tentang retention fund adalah basically ianya cuma revision sahaja. Sebab retention fund walaupun PP2 walaupun PP2 last semester dia tak ada dalam syllabus tetapi dia punya structure dia sama dengan performance guarantee sum performance guarantee sum dan juga apa yang dipanggil dan juga performance bond, dia satu grup. Maka lecturer part 2 ke lecturer PP2 dia masukkan sekali retention fund. Retention fund atau retention money basically adalah syllabus untuk part 3 PP3. Jadi kita buat revision lah. Dan dalam buku saya, siapa-siapa yang ada buku saya, dia ada dalam PP3 punya. Okay, tapi together dengan performance bond dan performance guarantee sum. Okay, jadi saya masukkan situ. Hari ini kita tak tengok dalam untuk performance bond dan performance guarantee sum. You dah belajar last semester. Kita buat revision khusus untuk retention fund. Sebab dia ada dalam kita punya payment punya deduction. Okay, jadi kita akan tengok dalam bab berkenaan dengan yang payment punya. Okay, alright. Hari ini tak lama saya ambil dalam kalau ikut 6F yang saya buat hari itu, dia lebih kurang setengah jam. Ya. Jadi saya reckon hari ini pun lebih kurang masa tu juga dalam setengah jam. Okay, untuk tak membuang masa, saya teruskan dengan kita punya perbincangan kita untuk hari ini berkenaan dengan retention fund. Okey, kalau ada siapa-siapa buku saya, dia dalam chapter 4. Okey, chapter 4 ni muka surat berapa? Muka surat 61. Okey, chapter 4 muka surat 61. Okey, dia berkenaan dengan guarantee dan retention money. Tapi kita nak go straight away kepada yang retention money sahaja. Okey, right. Dalam construction contract, dia performance oleh main contractor can be guarantee kepada dua tiga cara. Okey, kita nak main contractor selalunya dia guarantee dia punya performance, dia punya consideration. Sebab itu yang penting bagi dia adalah main contractor adalah consideration dia. Dia mesti buat dengan betul. Kalau dia tak buat kerja-kerja tersebut, maka kita boleh dapat klien boleh dapat remedy daripada guarantee yang diberi oleh main contractor. Ada dua type of project. Kita ada public project yang biasanya apa yang baru masuk? Dah masuk. Okay. Untuk public project yang biasa mengguna pakai JKR, Standard Form of Contract, biasanya kita akan dia boleh opt, option kepada main contractor sama ada dia nak mengguna pakai dia nak bagi garanti dia dalam bentuk performance bond ataupun dalam bentuk performance guarantee sum. Okay, yang ini kita tak go through. Yang ini you boleh buat revision last semester punya. Alright, untuk private project yang mana kebanyakannya akan mengguna pakai PAM form of contract, okay, kita pakai yang the latest iaitu 2018 punya, main contractor must guarantee the employer by both
Maknanya kedua-dua garanti ini mesti diberi oleh main contractor. Satu performance bond, satu retention fund. Okey. Jadi kalau public project dia ada option, okey, performance bond atau performance guarantee sum. Okey, performance bond dia punya value dia adalah 5% daripada contract sum. Performance guarantee sum pula kita tolak daripada payment 10% start of the value of work done campur material on site, tetapi dia ada limit dia adalah 5% of the contract sum, which is sama dengan value of performance bond. Jadi 5% kita tolak, limit untuk performance guarantee sum juga 5%. Jadi altogether whichever option yang main contractor beri, dia adalah 5%, dia punya limit dia adalah 5% daripada value of contract sum. Untuk private project pula, main contractor tak boleh ada option. Dia kena guarantee kedua-dua performance bond dan retention fund. Performance bond sama juga dengan public work punya performance bond, iaitu 5% of the contract sum, tetapi retention fund baru 2018 punya PEMFORM, okay, adalah 5% daripada work done of the contractor campur material on site sampai ke basically CPC dikeluarkan. Okay. 5% tiap-tiap bulan, tiap-tiap interim payment sampai ke CPC keluar. Jadi altogether kalau dekat-dekat CPC itu dia punya contractor dah perform katalah 100% of the value of contract sum, still 5%. Jadi altogether untuk private project, main contractor guarantee 10%, 5% untuk performance bond dan 5% untuk retention fund. Okey, tapi hari ini kita zoomkan terus kepada retention fund. Okey. All guarantee are for remedy, seperti yang saya beritahu tadi, remedy kepada government kalau main contractor tak perform. Jadi main contractor dia guarantee kalau dia tak perform, employer atau government boleh ambil daripada this performance bond atau retention fund untuk diberi kepada kontraktor lain yang akan performkan bagi pihak main contractor yang tak perform tu. Okey, bahagian-bahagian kerja yang dia tak buat tu, government atau employer boleh panggil kontraktor lain untuk siapkan duit yang untuk dibayar kepada this contractor, ambillah daripada garanti yang diberi oleh main contractor tadi. Okey, sama juga dengan ni. Okey, jadi beza dia, performance bond adalah bond. Okey, beza dia yang saya beritahu tadi, performance bond adalah satu bond yang dibeli daripada bank. Okay, dia beli daripada bank atau daripada insurance company atau any financial institution yang lain, dia beli dan this company akan keluarkan satu statement, satu bond. Okay, dia akan keluarkan satu statement dalam berbentuk bond. Okay, jadi bond ni dipegang oleh government. Okay, dipegang oleh government. Kalau yang membeli dia main contractor lah, yang dipegang oleh government. Kalau any non-performance, this performance bond boleh government atau employer pergi kepada bank dan minta duit untuk membayar that third party punya contractor. Okay. Selain daripada tu, kita cakap kita ada performance guarantee sum dan retention fund. Saya memberitahu tadi, performance guarantee sum kita akan deduct every interim payment, kita akan deduct 10% daripada work done campur material on site. Okey, daripada work done campur material on site kita tolak 10% sampai ke limit dia 5%. Kalau dah limit 5%, kita akan berhenti kat situ, kita deduct that limit sahaja.
Okay, jadi limit 5% of contract sum, you kena get ready kat tepi dulu. Okay, bila you buat interim payment, you get ready 5% of contract sum dulu. Lepas tu you akan baru you kira dia punya work done, 10% of the work done. Bila you kira 10% of the work done tiba-tiba lebih daripada yang 5% limit, you akan deduct cuma that limit. Okay, you akan deduct cuma that limit sahaja. Jangan deduct whatever yang you dah kira, sebab limit dalam kontrak, limit dia adalah 5%. Okay, itu yang kita nak tahu. Okay, that's all of PGS. Tapi untuk retention fund kita tolak 2018 punya kita akan tolak 5%. Nanti kita tengok, kita baca dia punya clauses dia. Okay, tak banyak clauses dia. Jadi saya ceritakan generally lebih banyak. Untuk retention fund adalah 5% of the work done campur material on site for every interim payment up to CPC. Okay, kan saya cakap minggu lepas, selepas daripada CPC kita akan refund certain percent of retention fund, yang itu biasanya kita akan panggil dia penalty payment. Walaupun dia is actually dalam bentuk interim payment certificate, tapi kita namakan dia penalty payment sebab dia dah outside daripada construction period. Okay, pasal CPC dah keluar. Okay, jadi retention fund kita akan tolak 5% of the work done campur material on site for every interim certificate up to CPC. Okay, alright, itu yang saya nak beritahu. Okay, itu kita tolak tu kita simpan kat mana? Performance guarantee sum, retention fund kita tolak, kita simpan kat mana? Kita simpan kat Maya. Okay, kat cloud. Okay, duit tu berada di cloud yang dijaga oleh employer atau government. Okay, duit tu kita simpan kat Maya, kita panggil virtually. Okay, selalunya sekarang ni kita cakap in the cloud lah. Okay, in the cloud lah kita simpan dalam tu. Sama ada dalam OneDrive atau dalam Google Drive dan sebagainya, kita in the cloud. Okay, kita letak kat situ dan disimpan kat situ. Jadi kita tak nampak duitnya. Itu satu cara. Kalau kontraktor minta nampak, secara nampak, maka kita boleh buka akaun dekat bank. Okay, buka akaun kat bank, duit yang dalam yang ditolak daripada work done campur material on site tu, 10% or 5% tu kita ambil dan kita simpan kat dalam that account, okay, yang dipanggil escrow account. Okay, yang itu nanti kita baca dia punya cerita dan saya beritahu apa yang saya dah beritahu bahawa itu penceritaan untuk retention fund. Okay, performance guarantee sum tak ada escrow account, cuma retention fund sahaja yang ada escrow account yang dibuka atas permintaan kontraktor, dibuka oleh employer dalam apa kita panggil, dalam bank atau insurance company lah. Okay, alright, itu sebagai introduction tetapi quite detail. Yang warna hitam ni, yang saya highlightkan hitam, saya tak nak go through sebab tu adalah performance bond. Okay, dia ada dua type of performance bond. Kita ada conditional, kita ada unconditional. Yang ini saya dah cerita tadi lebih kurang. Performance guarantee sum kita tolak 10% sampai limit of 5%. Okay, yang kita nak cerita adalah retention fund. Okay, retention fund only for private project can be defined to mean a fund, satu tabung yang disimpan yang diambil daripada duitnya diambil daripada main contractor from his interim payment punya work done campur material on site into a trust account, satu account trust. Okay, either virtually or an escrow account. Okay, secara maya
atau secara disimpan dalam escrow account yang saya baru cerita tadi, disimpan dalam escrow account yang dibuka oleh employer atas permintaan kontraktor. Okay, alright. The sum withheld is calculated at 5% of the value of work done plus material on site on every interim payment. Setiap kali interim payment kita akan tolak 5%. The same as performance guarantee sum. If there is a non-performance of the part of contractor, the employer can use this money to remedy the non-performance part of the work. Okay, kontraktor tak siapkan satu bahagian daripada kerja. Okay, employer nakkan siap, dia boleh ambil duit ni untuk menyiapkan, menyuruh kontraktor lain menyiapkan dan membayar menggunakan this apa yang kita panggil retention fund. Okay, untuk ini. Okay, now kita akan go through apa yang ada dalam kita punya apa nama dia, condition of contract. Untuk PWD saya tak akan go through sebab kita nak go through cuma retention fund. Yang ini PWD dia ada performance bond dan performance guarantee sum. Jadi saya just go through. Okay, yang ini juga kita tak go through appendix dia. Yang ini juga saya tak go through. Yang ini bolehlah kalau siapa-siapa nak buat revision untuk performance bond dan performance guarantee sum, bolehlah dia tengok yang ini. Okay, yang saya keen on the part of PAM form. Okay, PAM form kita ada performance bond, saya highlightkan hitam, maknanya kita tak go through. Kita nak go through untuk cuma 30.0 certificate and payment, strict focusedly on the retention fund 30.5. Okay, apa 30.5 kata? The employer may retain the percentage of the total value of the work, material and good referred to in clause 30.2. Okay, yang ke atas tadi, which is stated in the appendix as percentage of certified retain, value retain. Okay, yang ini yang dia nyatakan. Okay, ini adalah certified value retain, which is the retention fund. Okay, right. Jadi kalau dia kata dia tulis dalam appendix, if non-stated is 5% of the value of work executed and material on site included in the certificate. Ya, jadi 5% daripada for every interim certificate kita akan tolak sampai ke CPC. Okay, 30.5 ni. Okay, tapi kalau kita nak selain daripada 5%, kita boleh tulis kat sini. Nak 8% ke, nak 3% ke, nak 1% je ke, tulislah kat sini dan kita akan apply kat sini. Dia akan apply bukan 5% application kat sini. Tetapi kalau you nak pakai 5% juga, you biarkan kosong. Okay, biarkan kosong. Jangan tulis kosong, jangan tulis nil, jangan tulis NA, not applicable. Bila tulis NA, not applicable, maka kita tak akan retain apa-apa. Kalau tulis nil pun, kita tak akan retain apa-apa. Jadi, kontraktor boleh senang-senang tak nak buat kerja. Okay, kita tak dapat nak tolak daripada retention fund. Cuma kita boleh tolak dalam performance bond sahaja. Okay, jadi jangan kalau nak gunakan 5%, kosongkan sahaja. Okay, berikan dia saja. Okay, right, itu untuk 30.5. 30.6, the amount retained under clause 30.5 shall be subjected to the following rules. Okay, the employer interest in any amount so retained shall be fiduciary as trustee for the contractor, nominated subcontractor and nominated supplier, but without obligation to invest, and the contractor interest are subject to the right of employer to have recourse from time to time for money of any amount as architect may certify that he is entitled under the contract to deduct from the become due in supplier. Panjang ayat lawyer ni memang selalu macam ni.
Okay, dia punya ayat panjang-panjang, dia tak suka nak buat satu titik. Jadi berapa line tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line baru ada satu titik. Panjang. Tapi you kena baca dia, you kena break out dah. Break the sentence out into subject kepada satu subjek. Apa yang dia kata kat sini? Employer dia ada interest in this amount, bukan adalah untuk invest. Dia tak boleh buat investment. Dia tak boleh ambil duit daripada contractor, nominated subcontractor, nominated supplier ni. Dia ambil duit tersebut, dia letak kat Maya ke, kat escrow account. Lepas tu dia keluarkan untuk buat investment, dapat extra money. Dan dia punya dia punya this account punya sum akan jadi lebih besar. Tak boleh. Okay. Pasal duit tu adalah basically duit contractor, duit nominated subcontractor dan duit nominated supplier. Dia tak boleh invest. Itu dia cuma fiduciary as trustee. Dia cuma as trustee je untuk menyimpan. Jadi employer akan simpan. Tapi ayat ni juga dia ada right, okay? Dia ada right untuk mendapatkan interest, okay? kepada this duit, supaya dia boleh bawa keluar kalau ada non performance, okay? Non performance of the contractor, nominated subcontractor and nominated supplier. Okay, alright, itu yang dia tulis kat sini, right? Lepas tu in the event of any money party elect to demand in writing from the employer, okay, for such retention fund to be paid into a trust account. Yang ini apa yang dia kata kat sini adalah sebelum daripada ayat yang ini, mula-mula adalah duit yang kita ambil daripada interim payment akan disimpan di tempat yang kita panggil Maya, okey, visual, okey, secara Maya dia, okey, kita tak nampak pun duit tu macam berapa yang dia ada, kita tak nampak. Tetapi kalau dia kata kat sini, kalau contractor required, okey, kalau contractor required request in writing bahawa employer kena letakkan duit yang dia letak kat Maya tu kepada satu account dalam bank atau dalam insurance company punya account, dia kena employer kena buat tersebut, tapi dia kena request in writing dalam masa 14 hari. Bila dia request in writing dalam masa 14 hari, employer kena buka account, okay, dalam bank, okay, dan masukkan duit ni dalam that escrow account to be held by a stakeholder. Biasanya bank yang menjadi stakeholder lah, okay, biasanya, okay, application, okay. Jadi contractor selalunya dia akan bagi kepada bank untuk simpan this account, okay. Any incidental cost of setting up, dia kata tapi duit untuk membuka dia account, pasal ada service charge oleh bank selalunya akan minta service charge berapa ringgit, RM1 ke RM2 ke apa, okey. Kalau untuk buka account ni, semua duit tersebut adalah ditolak daripada duit yang disimpan dalam tu, sebab duit yang disimpan dalam tu adalah duit kontraktor. Jadi dia akan tolak direct daripada situ. Okey, itu maknanya dia adalah bond by the contractor or NSC or NS. When the employer exercise any right under the contract to deduct from any money due or to become due to the contractor, or where applicable, the NSC or nominated, he shall inform the relevant party in writing for the reason of deduction. Jadi katalah dia nak ambil duit daripada situ, dia nak deduct duit daripada that fund,
dia kena tulis in writing kepada kontraktor kenapa dia nak ambil, because of the non contractor punya performance dah. Jadi dia kena bagi sebab apa work yang dia minta buat tapi kontraktor tak buat. Okay. See, upon the issuance of certificate of theoretical completion, okay, the architect shall within 14 days issue a certificate for release of 1/2 of retention fund, and the contractor shall be entitled to payment thereafter within the period of honouring. Period of honouring certificate biasanya sebulan lah. Okay, jadi setelah keluarnya CPC, arkitek akan keluarkan satu sertifikat, okay, satu sertifikat untuk release, okay, release 1/2 of the retention fund. This certificate biasanya kita panggil dia penultimate certificate untuk keluarkan separuh daripada retention fund. Jadi kita deduct 5%. Jadi lepas CPC dalam masa 14 hari kita akan tolak 2.5% sahaja. Jadi 2.5% kita akan release kepada kontraktor. Okey, kita akan buat dia dalam bentuk interim payment, tapi interim payment setelah keluar CPC bermaksudnya kita keluar dia dalam bentuk apa yang kita panggil penultimate payment. Okey, number 1. Number 2, upon the issuance of the certificate of making good defect, the architect shall within 14 days issue a certificate for residue. The amount then so retained shall be entitled. Okay. Yang ini bermaksud setelah keluarnya CMGD, setelah CPC akan ada defects, minor defects, dia akan buat. Kita ada 1 tahun, 3 bulan dan 14 hari untuk buat CMGD, okay. Right, betul ke 28 hari untuk PEM rasanya. Okay, itu part 3 punya cerita. Nanti kita akan tengok nanti dia punya gambar rajah dia. Lepas tu at the end bila keluarnya CMGD, maka lagi satu sertifikat kita akan keluarkan. Satu lagi penultimate certificate kita akan keluarkan untuk membayar habis, untuk bagi balik habis semua retention fund kepada kontraktor. Jadi yang tinggal adalah kita retain performance bond. Okay, jadi 5% je kita retain. Habis CMGD, all the retention fund kita bayar balik kepada kontraktor. Okay. Untuk yang ini, untuk bahagian retention fund, okay, last semester juga you pernah belajar pasal partial possession kan? Partial possession ni dia ada cerita, okay, dalam D dengan F, 16.1 D dengan 16.1 F, dia ada cerita pasal retention fund. Okay, retention fund bila ada partial possession during construction, contractor, client, employer dia ambil sebahagian daripada kerja dia nak duduk. Okay, dia nak duduk, maka this client dia akan ambil this part of the partial, kena architect kena keluarkan apa yang dia panggil CPC. CPC adalah Certificate of Partial Completion, not Certificate of Practical Completion. Certificate of Practical Completion for the whole project. Okay. Tapi kalau sebahagian dia aja, dia panggil Certificate of Partial Completion. CPC juga. Okay. Alright. Bila employer ambil sebahagian, klien dia ambil sebahagian ni, kita kena estimate berapa harga, berapa adalah value untuk that partial. Okay, untuk that partial punya part, okay, partial punya work. Okay, right. Bila you dah dapat dia punya kita panggil occupied part of the value of that occupied part, kita akan apply 5% for that. Okay, which is retention fund untuk that area. Jadi 5% untuk that, di mana 5% untuk that, 2.5%-nya kita kena release kepada kontrak, kepada klien. Jadi untuk 16.1D adalah setelah keluarnya certificate of partial completion, partial
completion, maka 2.5% daripada occupied part of the of that area of that value kita kena release dia punya retention fund. Jadi apa yang kita punya value remaining of the retention fund adalah the whole site. Okay, kita tolak value of the kita panggil occupied part. Okay, tolak value of the occupied part, kita ambil 5%. Okay, jadi harga keseluruhan yang kita dah retain, okay, kita kena tolak dengan occupied part punya 2.5%. Okay, itu yang remaining dia yang kita boleh simpan balik. Okay, lepas tu on F pula, setelah CMGD untuk that occupied part je, setelah CMGD keluar, baru kita kena release lagi 2.5% kepada that occupied part punya retention fund. Jadi retention fund yang remaining cuma retention fund untuk remaining sahaja. Okey, jadi kita dah tolak 5% daripada occupied part punya value. Nanti kita tengok dia punya pengiraan dia. Okey. Appendix saya dah tulis 30.5, 30/10 ni kita tak ada apa-apa, 39.1 adalah untuk performance bond. Jadi kita tak go through untuk that. Okey. Setengah jam dah. Okey, jadi yang lain semua saya cuma go through saja dia punya cerita dia. Yang ini 30.5 punya calculation. Okey. Kalau value, value of work done termasuk preliminaries. Okey, kita ada preliminaries 600,000. Okey, kita ada 200,000 untuk material on site dan 10 juta untuk work executed. Okey, kita campurkan, kita dapat total work done for that adalah 10,800,000. Makna retention fund kita 5% of that 10,800,000 kita dapat dah 540,000. Macam tu kita kira for every certificate. Yang ini adalah untuk set up trust account kalau kontraktor minta keluar buat trust account atau minta buat escrow account. Okey. Jadi setelah demand in writing 14 hari, sebelum 14 hari habis, employer kena open that escrow account. Okey. Yang ini yang kita kena, yang saya cakap C dengan D. Okey. The contract period CPC keluar dalam masa 14 hari kena release another one half of the retention fund. Setelah CMGD, okay, lepas ni kita ada DLP 12 bulan, listing of defects 14 hari, making good defects 28 hari. Yang ni yang seingat saya, bukan 3 bulan. Untuk JKR 3 bulan, untuk FAM 28 hari, making good defect 28 hari. Keluarnya CMGD dalam masa 14 hari, yang keluar another half of the retention fund. Okey, yang ini adalah untuk dia punya untuk pengiraan, untuk C dengan D dia punya pengiraan. Okey, still 5%. Okey, kita kira tadi dalam 5%. Okey, progress 5%. Last regular progress still 5%. Tetapi setelah keluarnya CPC, kita kena release another 2.5%. Jadi kalau amount of retention fund kita adalah 1 juta, okay, kita deduct last regular ni 1 juta, kita dah simpan 1 juta, maknanya dia punya retention value dia 5% is 1 juta. Jadi kita kena release 2.5%, which is 500,000 kita kena release. Okay, yang ini yang duit ni yang kita kena nyatakan dalam first penalty payment. Okay, setelah CMGD another 2.5%. Okay, jadi kita akan release another 500,000. Jadi altogether 500 campur 500, 1 million kita dah release. Jadi yang ini untuk penalty payment number 2, kita keluarkan another 500,000. Okay, ini figure untuk partial composition 16.1D. Okay, certificate of partial composition
dalam masa 14 hari keluarnya first half. Yang ini kita nak cerita value of occupied part. Yang ni yang ada sedikit pelik sikit. Okay. Value of retention money, relevant part. Kita cakap kita tengok dulu yang ke atas. Current progress of value of the whole work to 20 million. Okay. Ni the value of the whole work. Material on site campurkan dengan material on site campur work done. Okay. Campur preliminary semua is 20 million. Value of partial possession 4 million. Maknanya 1/4, okay, katalah 1/4 atau bukan 1/4. Employer nak ambil area bahagian kerja yang dah siap tu, employer nak duduk, okay, kita buat estimated value dia adalah 4 juta. Okay, right. Jadi current progress value of retention fund 1 juta lah, okay, 5%. Okay, 1 juta 5% daripada basically 20 million. Okay, kalau kita tengok. Tapi value of retention money of retention fund 5% of 4 million. 4 million punya, which is 200,000. Jadi 1 juta ni daripada 200,000, 20 million. Jadi 1 juta, okay, kita kena deduct setelah the first keluarnya CPC, certificate of partial completion, kita kena release 2.5% of the relevant part. Jadi tu separuh daripada 200 million kita kena tolak. Jadi kita retain another cuma 900,000, 1 juta. Okay, daripada atas kita tolak separuh daripada relevant part punya yang kita akan release, kita cuma retain 900,000, bermaksud kita dah release 100,000. Okay, untuk 16.11F yang ini sepatutnya saya tak hitamkan sebab dia under retention fund juga. Okay, certificate of making good defects untuk that relevant part. Okay, kita release another second half. Okay, jadi apa yang kita buat dekat sini adalah katalah current progress dia 30 million. Now kita dah ada 30 million. Current progress of value retention money menjadi 1,500,000. Okay. Jadi current progress value of retention money for the project 1,500,000, 1.5. Kita dah release 100,000 yang kat atas. Okay. Kita ada release patutnya 200,000. Kita dah release 100,000. Okay. Sekarang ni dia dah siap dia punya CMGD for making good defect, dia dah siap untuk that relevant part. Kita kena deduct another 2.5%, which is another 100,000. Jadi remaining dia adalah untuk the whole contract yang left. Okay. Jadi value untuk harga untuk apa remaining yang kita hold daripada that relevant part, kita dah release kepada klien. Jadi klien bolehlah nak buat apa benda dengan that part of the project. Jadi the remaining part adalah 1,300,000 untuk kita bermain-main kalau non performance of the contractor. Okay, right. Yang ini adalah saya punya paper berkenaan dengan performance bond. Okay, saya akan go through je. Yeah. The rest adalah go through. Okay, ni banyak paper. Ni paper yang saya buat. Okay, dalam saya punya master sebenarnya. Saya jadikan paper, okay, dan keluar dalam International Surveying Research Journal ISRJ. Okay, volume 1. Ya, ini saya punya paper tentang performance bond. Okay, jadi you boleh baca kalau you nak baca. Saya cuma go through je. Ada 11 slide rasanya. Okay. Okay, yang ini adalah contoh performance bond. Kita punya retention fund dia tak ada contoh. Okay, kalau nak ada contoh pun contoh trust account.
Contoh trust account basically sama juga dengan akaun biasa lah, akaun simpanan yang kita buat. Yang ini adalah contoh yang untuk projek saya untuk performance bond juga. Okey, sebagai garanti you boleh baca. Okey, alright. 40 minit kita berjumpa, kita berbincang. Itu sahaja yang saya nak terangkan dengan you sebagai revision daripada last semester punya berkenaan dengan retention money. Okey, itu sahaja yang daripada saya. Yang ini saya rakam. Kalau saya terlalu laju sangat dan untuk lebih memahamkan, you boleh repeat the video. Okay, jadi you tengok dalam YouTube channel saya sekejap. Petang ni saya akan bagi you all dia punya link kepada that video yang saya akan simpan dalam saya punya YouTube channel. Okay, jadi don't worry kalau tak dapat nak catch up. Okay, you boleh pause kalau nak lebih fahamkan, kan? Dan boleh ulang balik, pause balik 10 second earlier. Tengoklah macam mana. Macam saya selalu buat bila saya nak buat nota balik daripada hasil daripada saya punya penerangan. Okey, untuk saya buat buku biasanya. Okey, alright. Ada apa-apa persoalan? Okey, kalau tak ada, okay, saya cakap pelan-pelan ni. Kalau tak ada, kalau ada tapi tak nak bertanya sekarang pun tak apa. You boleh tanya dalam WhatsApp group atau personal message kepada saya. Ataupun you boleh bawa kepada selepas hari raya. Minggu depan ada minggu cuti raya. Dan selepas daripada tu kita akan bersua kita buat face to face. Okay? Dalam face to face tu pun you boleh tanya, termasuklah you boleh tanya berkenaan dengan interim payment. Kita boleh berbincang secara bersemuka. Okay? Dan don't worry about tu. Bolehlah tengok macam mana rupa seorang-seorang kan. Dan yang mana yang dah masuk bilik saya gitu, bolehlah macam Fazli Zil saya dah nampak lah. Okay, hari itu datang bilik saya. Jadi kita boleh yang mana yang lain-lain. Okay, yang mana saya hantar buku-buku pakai kurier dan sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa lepas raya nanti. Okay, minggu ke-6 onward. Onward sampai ke habis peksa. Okay, tak tahu peksa you secara face to face atau secara maya, itu kemudian tengok AJK bagi saya macam mana. Okay, alright. Soalan pun belum buat lagi. Saya rasa soalan kali ini Perak atau Sarawak yang buat. Okay, kita akan tengok sahaja dia punya soalan dia macam mana. Okay, tapi minggu ke-14 akan ada test, satu test. Okay, alright. Okay, saya nak berhenti kat sini. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada you. Yang mana benar adalah datang daripada dia. Semoga dia bermanfaat semasa you membuat final exam, assignment, atau juga tutorial, atau juga semasa you kerja besok. Okay. Tetapi kalau saya punya percakapan ni, saya punya penerangan ni terlalu laju yang membuatkan you tak berapa faham atau ada kesalahan dari segi penerangan saya berkecamuk ataupun buku saya tidak terang dia punya tu, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya nak minta maaf daripada you all. Harap you all dapat maafkan saya oleh kerana kelemahan dan kesalahan saya itu. Okey. Minggu depan adalah minggu cuti hari raya.
Okey, jadi kita tak jumpa minggu depan. Kita akan bersambung minggu satu lagi secara face to face. Okey. Akhir kata daripada saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat hari raya. Maaf zahir batin. InsyaAllah kita jumpa selepas tu dan terima kasih. Terima kasih sir. Selamat Hari Raya Terima juga. kasih, sir. Sama. Okey. Selamat Raya. Thank you Selamat sir. juga. Okey. Sama. Selamat Raya, sir. Selamat Hari Raya juga.